Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita tingkatan 4 KSSM dalam bidang akidah, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Hindari Ajaran Sesat. Bagi memberkati pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menandah tangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah 3.11.1 menyatakan ta'rif ajaran sesat. Objektif yang kedua menjelaskan ciri-ciri dan contoh ajaran sesat. Objektif yang ketiga menerangkan kesan melakukan ajaran sesat. Objektif yang keempat merumuskan cara menjauhi ajaran sesat. Baik, kita masuk kepada maksud ajaran sesat. Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Ajaran sesat ialah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran sesat menyeleweng beberapa asas akidah seseorang hingga menyebabkan akidah terbatal dan terkeluar daripada agama Islam. Jadi maksudnya ajaran sesat ni ialah ajaran yang mirip kepada agama Islam tetapi bercanggah dari segi asas akidah. Baiklah, Ustaz paparkan contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Akhbar Metro 31 Mei 2021. Ini ajaran Suhaini bin Muhammad ataupun Sihad yang diharamkan. Suhaini yang turut dipanggil Suhail ibni Muhammad Sihad atau apa jua gelaran dikaitkannya didapati membawa pelbagai fahaman dan ajaran yang bertentangan dengan Islam. Antaranya mendakwa Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Okey, ini contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Terusnya kita masuk kepada objektif yang kedua iaitu ciri-ciri ajaran sesat. Apakah ciri-ciri yang terdapat dalam ajaran sesat? Terbahagi kepada 4 bahagian dari aspek Al-Quran dan Hadis, dari aspek akidah, dari aspek ibadah dan juga dari aspek akhlak. Dari aspek Al-Quran dan Hadis, yang pertama memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Jadi, dia mentafsirkan ayat Al-Quran itu mengikut logik akal. Yang kedua, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Dari aspek akidah, mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Okey, jadi pengasas ajaran sesat tu dia mengaku bahawa dia ni adalah Nabi ataupun Rasul utusan Allah. Itu adalah ciri kesesatan dalam ajaran sesat. Yang kedua, memuja makhluk untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Mempercayai semua agama adalah benar dan menuju ke syurga. Yang keempat, menolak perkara-perkara gaib. Itu dari aspek akidah. Dari aspek ibadah, menolak kewajipan ibadah fardu seperti solat dan zakat. Dia mengatakan solat itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib. Jadi itu adalah salah satu contoh ajaran sesat. Yang kedua, menghalalkan penzinaan atas nama pernikahan. 3.
beribadah dengan hanya berzikir tanpa mengerjakan solat. Maksudnya dia hanya berzikir sahaja dan tidak perlu menunaikan solat. Yang keempat, mengerjakan ibadah haji selain di Mekah. Kelima, mengubah bentuk ibadah yang telah ditetapkan. Okey. Jadi kalau kita nak kenal itu adalah ajaran sesat, kita kenal bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan itu, dia telah mengubahnya. Aspek yang seterusnya itu dari segi akhlak, taksub dengan ajaran guru sehingga menganggapnya hanya kumpulannya yang benar. Yang kedua, mempersendakan amalan-amalan sunnah di samping mengagungkan amalan bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, memperlekehkan ketokohan para sahabat Nabi SAW. Dan yang keempat, mempersenda dan menokok tambah amalan fardu. Okey, itu adalah ciri-ciri ajaran sesat yang kita boleh kenali. Terusnya, Ustaz masuk pada bahagian akronim untuk memudahkan kamu ingat ciri-ciri ajaran sesat. Jadi, hurufnya ialah TMTT. TMTT. Akronimnya tidak makan tetapi tamak. Tidak makan tetapi tamak. T merujuk kepada tafsir Al-Quran mengikut logik akal. M merujuk kepada mengaku menjadi Nabi dan Rasul. T terusnya merujuk kepada tolak kewajipan ibadah fardu. Dan T yang seterusnya iaitu taksub ajaran guru. Jadi hurufnya ialah TMTT dan akronimnya tidak makan tetapi tamak. Jadi Ustaz harap kamu hafal akronim ini untuk memudahkan kamu ingat ciri-ciri ajaran sesat. Seterusnya kita masuk kepada kesan melakukan ajaran sesat. Apakah kesan yang akan berlaku apabila kita terlibat ataupun terjebak dengan ajaran sesat? Yang pertama dari aspek agama, melemahkan iman menyebabkan rosak akidah. Iman itu akan menjadi lemah. Yang kedua, menjatuhkan maruah umat Islam. Dari aspek ekonomi, membelanjakan harta pada jalan yang sia-sia. Yang kedua, lahir individu yang malas berusaha. Dari aspek politik, menggugat kestabilan politik sesebuah negara. Yang kedua, berlaku perpecahan dalam negara. Dan aspek yang keempat iaitu kemasyarakatan, iaitu mewujudkan generasi yang bersikap kasar. Dan seterusnya, terputusnya ukhuwah sesama Islam. Terusnya kita masuk kepada cara menjauhi ajaran sesat. Yang pertama, mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Menjauhkan diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Yang ketiga, mencari maklumat berdasarkan sumber yang sahih agar tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Terusnya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan iman dan sentiasa berada pada jalan yang benar. Terusnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila menyadari ketelanjuran diri dalam mengamalkan ajaran sesat. Terusnya, memastikan segala amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini adalah antara cara-cara untuk kita menjauhi ajaran sesat. Terusnya, pada bahagian yang terakhir iaitu bahagian penilaian, Ustaz paparkan dua soalan, iaitu soalan yang pertama nyatakan ta'rif ajaran sesat. Okey, ta'rif ajaran sesat. Baiklah, anak-anak boleh ingat tak jawapan dia? Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Okey, ajaran sesat ialah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Soalan yang kedua, jelaskan ciri-ciri ajaran sesat. Okey, ciri-ciri ajaran sesat. Okey, jawapannya, Ustaz telah paparkan tadi akronim iaitu TMTT.
Tidak makan tetapi tamak. T merujuk kepada apa? T merujuk kepada tafsir Al-Quran mengikut logik akal. M merujuk kepada apa? M merujuk kepada mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Ciri-ciri ajaran sesat. Baiklah, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ustaz harap kamu faham tajuk hindari ajaran sesat pada hari ini. Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.